Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay Mi, hari tu kau tak ada orang tanya Mi, Azmi mana? Oh, tak ada, dia biasalah tu. Ramai gindu kau Mi. Tapi hari ni Apis tak ada. Nanti orang tanya pula Apis mana. Untuk pengetahuan orang, kita orang ada 2 mic je. Jadi kita orang tak dapat lah nak letak bertiga. Kan letak bertiga ramai pula bercakap kan. Jadi biarlah berdua, sebab berdua itu lebih baik. Kalau yang ketiga tu faham-faham lah kan. Saja je gurau. Jadi Mi, seperti yang kita kena ingatkan, Ya, seperti biasalah, kita nak remind balik setiap masa kepada anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Kepada anda yang nak jadi sebahagian daripada keluarga Santai Chill, bolehlah membuat bayaran sebanyak RM5 saja. Tapi Syuk, aku nak bagi info sikit. Ada orang kata yang RM5 ni bukan bayar RM5 baru dapat jadi family tau. Bukan. Ia hanya sebagai membership lah. Yang tak join RM5 pun boleh je jadi family. Tak semestinya kena bayar. Tetap family. Cuma orang kata yang tu untuk orang kata membantu kita kan. Yes, memberi donation lah. Ya, nak naikkan lagi kita punya YouTube Santai Chill. Ni lah kita punya page ni. Janganlah ingat kita orang tak anggap korang sebagai family. Benar. Dan aku rasa kita je anggap diorang family. Kita panggil diorang family kan Mi? Yes. Aku tak sure. Tapi jangan risau. Yes. Aku sayang korang. Anda tetap sebahagian daripada keluarga Santai Chill. Yeah. Okay Mi, hari ni kita bersama dengan caller yang agak istimewa Mi. Bak kata habis, kali ni kita terbang jauh. Tapi kali ni betul jauh Mi. Kali ni betul jauh. Jadi kita tak perlulah bagi tahu dulu kita nak caller kali ni yang bagi tahu. Kan. Kita nak berkenalan dulu untuk yang kali ni. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Kak Ida kat sini. Kak Ida, mungkin Kak Ida boleh kenalkan diri dulu. Ramai ni yang tertanya-tanya apa yang special sangat. Okay. Alright. Assalamualaikum mungkin untuk semua warga Santai Chill dengan ahli-ahli keluarga family Santai Chill ya. Saya senang dikenali sebagai Kak Ida je. Asal dari Kedah, menetap di Kuala Lumpur tapi bekerja di Republic of Maldives sekarang. Maldives. Tu dia orang Maldives. Ya. Bukan orang Maldives, orang Malaysia. Orang Malaysia. Dia bekerja di Maldives. Alright. Jadi itu yang special dia Mi. Yes. Kita ada pemanggil dari Maldives. Walaupun KL kita yalah jauh lah. Minta-minta Mi kita punya talian ni orang kata dapat bekerjasama dengan kita lah. Sebab yalah kita tak dapat nak call pakai line biasa. Yes. Kan. Terpaksa pakai call WhatsApp, internet. Okay Kak Ida, apa pengalaman Kak Ida yang nak kongsikan bersama kami? Okey. Minta maaf lah Kak Ida tak boleh nak bagi banyak sangat introduction from Kak Ida sebab nak jaga sensitivity keluarga juga. So santai-santai gini Kak Ida nak share pengalaman mistik dan kadang-kadang seram yang Kak Ida pernah alami lah di Malaysia dan di Maldives. So untuk cerita yang pertama, let's start. Kita mula dengan
asal so that nanti orang boleh faham kan cerita dia kan. So Kak Ida nak start waktu Kak Ida umur 6 tahun ya. Waktu tu Kak Ida kecil, tadika ya. So Kak Ida selalu lepas makan kita duduk kat luar main kucing, main batu selambut. Dan Kak Ida sering berjumpa dengan ular hitam. Ya. Ular tu besar, dia panjang, dan every time dia akan lalu saja dan dia akan tengok Kak Ida akan tengok dia macam dia angguk sikit dan dia bergerak jalan. So waktu tu umur 6 tahun. So bila Kak Ida tanya arwah ayah Kak Ida tersenyum saja. Dan bila mak Kak Ida kata biasalah tu duk berangan dah tu. Yang tu lah mak satu kata lah. Okay. So kita dan berlarutan masa umur Kak Ida 8 tahun. Kak Ida ingat sangat sebab arwah ayah Kak Ida dia dah ibu bapa dia dah tak ada. So dia jadi ketua keluarga untuk keluarga dia. So kita selalu pergi ke rumah Tok Wan ni, rumah datuk kita ni kat Losak. Kerap lah pergi. Dan Kak Ida selalu teringat Kak Ida ada satu makcik. Makcik ni selalu sakit. Dan kadang-kadang kita tak boleh nak jumpa dia sebab dia garang, macam dia marah, dan selalu dia kena kurung dalam bilik sebab dia tak boleh dia dengan anak saudara. Until satu hari tu kita pergi kat sana dan makcik ni sakit teruk dan dia terlantar. Kak Ida boleh nampak lah dia terlantar kat depan ruang rumah tu. So malam tu ayah Kak Ida dah start sembang-sembang, panggil cousin-cousin dia semua, ramai lah kat rumah malam tu. Then kita budak-budak ni, kita ada dalam 12 orang ni, cousin-cousin kita ni. Budak-budak ni semua kena kurung dalam bilik. So dia kata, okay, you all kena pergi tidur sekarang sebab orang tua tu ada kerja. So malam tu dia orang asas jangan keluar langsung, dan dia orang kunci dari dalam lah. Rupanya malam tu dia orang nak berubat anti Kak Ida. So Kak Ida ni nakal. Dekat rumah tu, dalam bilik tu kan, rumah zaman dulu ni dia cuma bilik dia orang tu buat dengan, it's a big house tapi buat dengan cupboard saja kan. Dan atas tu dia ada jaring-jaring, you know. So angin boleh masuk dalam bilik. So Kak Ida tak tahulah pukul berapa, kecil waktu tu 8 tahun, betul I know memang lewat sangat. Dan Kak Ida panjat nak tengok apa yang dia orang nak buat ni. So adik-beradik lain semua dah tidur. So Kak Ida panjat because tak boleh tidur. So Kak Ida panjat tengok, Kak Ida nampak makcik Kak Ida berlantar kat depan tu. Tingkap pintu semua buka. Then lepas tu Kak Ida nampak ayah Kak Ida turun dengan dua beradik dia, dan ayah Kak Ida dengan pak-pak makan Kak Ida, sepupu-sepupu ayah Kak Ida lah. Ada dalam 7 orang. 7 orang tu je dia orang ada kat dalam rumah tu, dan dia orang turun bawah. Masa dia orang turun bawah tu, tinggallah 2 orang dekat sebelah aunty Kak Ida ni. Dan Kak Ida nampak ada kuda putih terbang turun. Atas kuda tu ada satu orang tua dengan serban yang besar, dengan baju putih, pegang tasbih, macam nampak bersinar macam tu. So ayah Kak Ida sambut orang tua tu masuk dalam rumah, dan masa dia jalan masuk tu, Kak Ida, orang tua tu dia pusing tengok Kak Ida. Dan Kak Ida dia senyum kat dia, dan Kak Ida turunlah daripada panjat dia, takut nanti ayah Kak Ida tahu pula kan. Okay. Dan esok tu dan Kak Ida tidur lah. Kak Ida tidur, dengar lah dia orang baca Quran. Apa Kak Ida terlena lah, Kak Ida tidur. Esok tu ayah Kak Ida datang kejut kita lah, kejut kami yang tidur yang bilik budak-budak ni. Kata bangun, makcik dah tak ada. Kita panggil Jang dah tak ada. So
budak-budak tak faham sangat, tak tanya pun lah. Okay, selesai kes tu. Dan waktu umur Kak Ida 16 tahun pula, Kak Ida tiba-tiba dapat demam panas yang sangat-sangat panas, teruk sangat. Sampai nak bangun tak boleh, nak angkat tangan tak boleh, nak buka mata pun tak apa nak boleh. Dan ayah Kak Ida bawa pergi hospital, dan Kak Ida ada kat dalam hospital lama juga, tak lama lah, 2-3 hari jugalah. Dan doktor sembang-sembang dengan arwah ayah Kak Ida ni. So ayah Kak Ida bawa balik rumah. Dan Kak Ida duduk dalam bilik, satu bilik tu Kak Ida dengar lah tiba-tiba esok tu ramai-ramai, bukan esok lah, the same day yang balik daripada hospital tu, dengar macam ramai-ramai kat rumah. Dan bapak-bapak menakan Kak Ida, yang cousin-cousin ayah Kak Ida ni lah, diorang datang, diorang pergi, adik sabar ya adik, Kak Ida ingat sebab Kak Ida ni anak perempuan dalam keluarga tunggal at that time. Dan diorang panggil adik, so diorang kata adik kena kuat, sabar, macam tu. Sebab Kak Ida angguk-angguk je lah kan. Dan Kak Ida dengar ayah Kak Ida bagi tahu kat mak Kak Ida lah, sediakan buyung. Bukan buyung, macam pasu pasu buyung lah kan, panggil buyung lah kot. Dan ayah Kak Ida kata kat mak Kak Ida dia nak pergi cari air daripada 7 sungai. So diorang keluar lah. Dan again Kak Ida tidur dah tak sihat kan. Again malam tu Kak Ida dikejutkan oleh orang tua yang Kak Ida nampak masa Kak Ida umur 8 tahun tu. Kak Ida buka mata, Kak Ida nampak dia. Kak Ida nampak orang tua tu datang. Dan Kak Ida dengar ayah Kak Ida kat luar buat Quran. Dan Kak Ida nampak orang tua tu datang, dan orang tua tu pegang dahi Kak Ida, dan dia kata, kesian cucu moyang saya tu. I memang ingat sangat yang tu. Dan after that, Kak Ida tidur. Dalam tidur tu, Kak Ida bermimpi yang Kak Ida pakai baju serba putih, mandi kat sungai. Dia tengah siram Kak Ida lah, orang tua tu siram Kak Ida mandi kat sungai. So esok pagi-pagi tu, tiba-tiba Kak Ida bangun, Kak Ida rasa sehat sangat. Dan Kak Ida turun bawah, tengok pak-pak makan Kak Ida yang 7 orang tu ada kat sana tengah duduk breakfast. Dia orang tengok Kak Ida, dia orang pun happy, kata Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ayah Kak Ida pun lagilah happy. So Kak Ida tak tanya juga, tak tanya panjang. 16 years old, tak tanya panjang, tak tanya. Lepas tu kejadian yang kemudian yang boleh bagi Kak Ida rentetan daripada situ yang Kak Ida jadi tanda tanya dalam kepala Kak Ida lah. Waktu lepas SPM, Kak Ida cari kerja lah, part time kan. Kawan-kawan semua pergi kerja part time, Kak Ida pun nak buat part time lah. So Kak Ida pergi Langkawi. Kak Ida dapat kerja part time sebagai order taker dekat satu resort dekat Langkawi ni, ya. So resort tu dia untuk staff pekerja, dia punya apa ni, quarters dia tu cantik sangat, atas bukit, dalam 7 minit ke 10 minit jalan lah naik bukit. Dan quarters pekerja kat situ, dia 2 tingkat, dia macam rumah governor, cantik sangat. Dan view dia macam ada bilik-bilik, dan view dia ke Pulau Dayang Bunting, direct ke Pulau Dayang Bunting. So my first impression is, cantik sungguh tempat ni, tak nak di mana, nak duduk sini je. Dan quarters tu, atas tu orang perempuan tinggal, ke bawah lelaki. So kita tak ada TV dalam bilik, tapi kita ada satu meeting hall. Kat hall tu kita tak TV. So bila nak tengok TV, everybody will go, akan pergi sana lah dekat hall tu kan. So satu malam ni Kak Ida baru saja kerja kat situ, dan rindu kat mak bapak dan 9 tak boleh nak balik, nak call pun susah, nak call pun tak berapa nak boleh. Dia nak pergi Pekangkuah nak guna phone, public phone waktu tu. So Kak Ida rindu kat mak dengan ayah sangat-sangat. Masa tu dalam sebulan lebih lah, dan Kak Ida demam. Okay, ini yang part seram sikit ni. Kak Ida demam malam tu, demam panas kan malam tu. So dalam bilik Kak Ida ni, kita ada 3 orang. Ada satu double decker, ada satu katil biasa. So of course lah Kak Ida yang paling muda kan, so dia orang letak kita kat atas lah, yang double decker
kaki atas tu. Lepas tu Kak Ida demam. Dan dalam Kak Ida demam tu, Kak Ida rasa macam kena bangun. Dalam otak tu macam somebody dia bagi tahu kata kena bangun. Dan Kak Ida force myself, Kak Ida kakak-kakak yang dalam bilik Kak Ida ni semua duduk dekat hall lah, dia orang tengok TV. Tinggal Kak Ida seorang kat bilik tu lah. So when I force myself bangun, dan I nampak depan I, dekat depan I tu macam almari berdiri sepasang lelaki perempuan tanpa kepala. Oh. Dia punya darah keluar membuak-buak daripada leher dia tu. Pakai baju yang zaman dulu-dulu punya baju. Satu lelaki, satu perempuan. Dan berbau busuknya, hanyanya darah tu terlalu kuat. So Kak Ida kata I have to go, kena juga bangun. So Kak Ida beranikan diri turun daripada katil yang tingkat atas tu, lalu depan dua orang ni. I boleh rasa, sampai sekarang I boleh rasa nak muak, nak smell dia tu, bau dia tu. Then Kak Ida lari keluar kat pintu. Kak Ida terus lari pergi dekat kakak-kakak yang duduk dekat hall tu. Pergi kata ada orang dalam bilik. So dia tak ada kepala. So kakak-kakak ni, dia orang capai penyapu lah, batang mok lah, tak apa-apa yang dia orang boleh capai. Dia orang pergi ramai-ramai kat bilik tu. So bila dia orang sampai kat bilik tu, dua orang yang tak ada kepala tu dah tak ada. Tapi bilik tu bau busuk, hanyir. So okey lah, dia orang panggil ustaz. Dekat situ kita ada, bukan ustaz lah, dia kerja kat situ juga. Dia macam senior sekali, lelaki lah. Dia yang jaga kuartus dia, captain kita panggil dia. So dia datang, dia bergaya tawak Kak Ida apa semua. Dan okey, dan Kak Ida kata ini dah pelik sangat ni. So Kak Ida kata Kak Ida nak balik ke rumah parents lah. So dia orang esok tu Kak Ida balik ke rumah parents. Dan yang Kak Ida faham, untuk 3 hari lepas tu dia orang clean bilik tu still smell yang busuk tu sampai 2-3 hari. Nanti dia orang bawa masuk, orang baca Yasin apa semua, pagar bilik tu baru hilang bau bilik tu. So okey, Kak Ida punya part, Kak Ida balik rumah. This time Kak Ida tanya, balik rumah Kak Ida tanya ayah Kak Ida lah. Dia tanya apa kena sebenarnya dengan adik ni. So ayah Kak Ida, dan Kak Ida ceritalah pengalaman Kak Ida nampak dua orang tak ada kepala, darah tu keluar berbuak-buak, busuk. But then bapak Kak Ida baru dia tak ceritalah. Dia kata keturunan kita ni, dia kata daripada keturunan Pawang. Pakcik tu, cousin ayah Kak Ida lah, yang 7 orang tu, dia macam dia orang dapat, dia orang panggil 7 pendekar. Macam dia orang ada keturunan lah, satu keturunan. So every generation ada 7 orang anak lelaki sulung dari setiap keluarga. Until my generasi ayah Kak Ida ni datang kat kami, ada yang tak cukup, yang 7 orang tu tak ada anak lelaki sulung. Ada yang anak meninggal, ada anak perempuan sulung. So tak cukup 7 orang. So putuslah Pawang ni, rantaian Pawang yang 7 pendekar ni. So dia cerita Kak Ida, adik ingat atau tak, dia kata orang tua yang adik nampak turun daripada kuda tu. Lepas tu dia kata ya ingat, because ayah Kak Ida pun nampak Kak Ida panjat dan jenguk lah. So dia kata ingat, dia kata itulah, dia kata yang tu, dia kata moyang. Yang tu tok ayah Kak Ida, dia hilang dari dalam kandungan. So dia sekarang dia panggil dia wali lah, Kak Ida tak nak sebut nama lah keluarga dia ada di Gunung Serai. So keluarga kami ni, Pawang ni, cuma mengubati keluarga sahaja. Dia tak mengubati orang lain. So cuma yang moyang Kak Ida yang duduk kat Gunung Serai ni, bila ada orang sesat kat Gunung Serai, dialah yang akan tunjuk jalan keluar. Itu yang ayah Kak Ida beritahu lah. Dan berbalik kepada, dan Kak Ida tanya apa kena dengan Jang kan, nanti Kak Ida lah. So dia kata nanti Kak Ida ni cantik. Dia kata dia guru sekolah, dia cantik sangat. Dan ada orang nak kat dia.
dia tak mau. So dia orang lepaskan hantu raya. So dia sakit 7-8 bulan dah. Dia dah sakit, dia memang tak kenal orang sangat dah. Actually dia dah, hantu raya tu dah kontrol dia. Until one day tu dia dah tak boleh nak bangun. Tiba-tiba kucing lalu depan dia bangun, dia kepak kepala kucing tu. So dan dia kata ini serius lah, memang tak boleh nak ubat. Dia orang tu cuci pendekar ni pun kadang-kadang dah keep berubat, tak boleh nak berubat juga. Until dia orang kena panggil dia orang punya moyang lah, datang dari Gunung Jerai. Itu yang Kak Ida nampak malam tu. Dan bila orang tu datang, actually Aunty Kak Ida ni dah meninggal, cuma tinggal hantu raya tu saja, yang orang lepas kat dia tu. So sebab tu the next morning Aunty Kak Ida ni pun dah meninggal. So dan Kak Ida faham lah. Dan Kak Ida kata, dan macam mana? Dan dia kata Kak Ida nak kerja nampak ulat hitam. Tapi dia kata ayah selalu pesan adik, kalau nampak ulat hitam tu jangan pergi dekat, just tengok dari jauh, you know. Dan dia kata itu tanda-tanda lah macam salah silah keluarga tu, ada certain gifted tu yang Kak Ida dapat. Sebab rantaian 7 pendekar ni dah putus. So abang Kak Ida yang sulung dia tak kuat, dia Kak Ida yang ganas sikit lah. So ayah Kak Ida kata kalau Kak Ida continue amalkan, Kak Ida boleh jadi macam bidan ke awang lah. Tapi ayah Kak Ida pesan Kak Ida jangan. Dia kata jangan, sebab kata adik tak kuat. Dia kata jangan. You know, bapak Kak Ida ni dia guru, dia ustaz, kita panggil dia ustaz ya. Dia hafal Quran apa semua, sama dengan dia punya cousin-cousin lah. Dia kata my time kat kami ni semua dah rock and roll dah, dia kata. So tak boleh, tak sesuai, dia kata. So dan Kak Ida faham lah. Dan Kak Ida tanya, dan kenapa sebab masa Kak Ida sakit teruk tu sebenarnya 16 tahun tu bukannya sebab demam, sebab banyak benda luar yang nak dekat, dia datang kacau, nak cuba, sebab dia tahu Kak Ida boleh nampak. So dia orang kata Kak Ida ada macam mata ketiga lah, dan dia orang tutup dah hijab. Tapi still in certain cases bila Kak Ida lalai ke apa, Kak Ida akan nampak. Kalau tidak, tak nampak lah. Dan ayah Kak Ida selalu pesan Kak Ida, lepas Kak Ida sembangan dia lah waktu tu, Kak Ida umur 18 tahun, kalau ada histeria ke, ada orang kena rasuk ke, dia kata adik jangan pergi dekat, duduk jauh, jangan pergi dekat, dia kata. So Kak Ida ingat lah benda-benda tu. Dan ayah Kak Ida kata, tapi lagi semakin umur adik meningkat, hijab akan terbuka balik. So yang itulah cerita pertama Kak Ida. Ni luar biasa. First time aku dengar macam gini ni. Jadi dia macam ni lah. Dia bukanlah seram sangat, tapi misteri tu. Mistik. Yes. Kejadian ni kita macam first time dengar vibe macam ni. Jadi agak orang kata apa goosebump jugalah aku. Yes. Kak, saya nak confirmkan balik, yang naik kuda putih tu siapa? Yang itu moyang arwah ayah Kak Ida. Tapi Kak Ida tak boleh nak sebutlah nama dia sebab sensitiviti keluarga ya. Okey, moyang Kak Ida ni dulu yang dia hilang ke? Hilang dari dalam perut mak dia. Oish. Yang ni macam mana ni Mi? Macam mana ni kita nak brain? Okey, jadi tapi benda-benda ni tak mustahil lah bila kita. Okay, betul. Kita tahulah Mi, kita isi bumi ni terlampau besar untuk kita manusia teroka. Betul. And jadi kita pun tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Kita tak boleh nak tolak kemungkinan benda ni betul jadi korang janganlah cakap benda ni direka-reka, sebab bukan korang yang hadap benda ni. Dan aku sangat yakin lah cerita ni legit lah. Ada sebab tertentu. Dan
pada korang minta jaga kata-kata. Sebab ni satu fakta yang mungkin kita boleh kongsi. Ada cerita yang kita terpaksa delete disebabkan ada yang tak suka, bukan manusia. Yes, bukan manusia tapi dari alam sana. Jadi peringatan-peringatan ni telah disampaikan kepada kami. Yeah. Actually Syuk, Yes. remember masa memula Kak Ida contact, kata Kak Ida nak bercerita, because Kak Ida tertarik dengan cerita. Bila kita tengok Santai Chill, Kak Ida tertarik. Ya. Okay. Then pihak Syuk ada contact Kak Ida, dan kata cerita apa Kak? Then Kak Ida tulis balik kata, minta maaf lah Kak tersilap, tak nak cerita. At that time terpesan. Sebab bila Kak Ida ada terniat macam tu, macam ada something beritahu Kak Ida jangan. Faham. Hmm. Untuk pengetahuan kaedah jugalah kan, sebab kita orang ada yang macam mana Mi nak cerita, sebab kita sebenarnya pun tak boleh nak cakap kan. Yes. Sebab yang diganggu tu Bukan kita, tapi caller tu sendiri. ada jugalah yang daripada pihak kita kan, tapi tak boleh nak cakap. Yep. Tapi korang sendiri, kita tak boleh nak beritahu. Aha. Korang tengoklah sendiri apa video yang hilang tu, jadi itulah videonya. Ya betul. Sebenarnya Mi kita dah ada part 2 dah untuk caller tu. Tapi minta maaf lah, kita terpaksa menghentikan produksi video tersebut atas sebab-sebab macam ni lah. Jadi cerita yang kali ni Mi, aku rasa luar biasa daripada Kak Ida. Dan aku rasa Kak Ida ni ada cerita lagi yang nak disampaikan ni. Kak Ida. Kak Ida, kita sebenarnya tak puas nak dengar lagi. Boleh Kak Ida teruskan dengan cerita yang kedua? Okay. InsyaAllah. Rentetan daripada situlah ya, daripada Kak Ida start kerja ni, because kat Langkawi ni orang kata tanah tanah bertuah Langkawi ni. So Kak Ida kerja kat situ lagi. Masa Kak Ida mula masuk kerja tu, Kak Ida sebagai order taker. Then Kak Ida kebolehan Kak Ida dapat bahasa Inggeris. So that's why Kak Ida diorang letak ke front of the house. So Kak Ida masuk ke jadi tour guide, recreation. So ini another cerita yang quite interesting lah. Waktu tu umur 18 tahun lah. So Kak Ida dah start study, masuk universiti lah. Kak Ida jadi tour guide. So untuk hotel tu, so ada satu hari tu, ada satu sepasang suami isteri honeymooner Italian, orang Italian, nak pergi tengok dayang bunting. Okay, so Kak Ida tour guide, so kita bawa pergi dayang bunting, kita bawa pergi Pulau Singa Besar, Pulau Beras Basah. So the last trip akan pergi ke Pulau Dayang Bunting sebab dia boleh mandi dalam tasik Dayang Bunting tu. So experience dia tu, you naik ride, you pergi Pulau Singa. At that time Pulau Singa dia orang letak ada benda haiwan bebas lah, macam dia orang letak kijang lah, you boleh nampak, right? Dia orang buat macam jalan masuk ke dalam hutan, cantik lah. Sebab tu sekarang kita pun tak ingat ada ke tak. Dan after that kita akan pergi Pulau Beras Basah. So the guests boleh experience snorkeling, mandi laut, all that. Then last kali pergi Pulau Dayang Bunting. Okay, Pulau Dayang Bunting ni Syuk pernah pergi tak? Saya tak pernah pergi pulau, belum ada kesempatan lagi. Okay. You should go. Alright, Pulau Dayang Bunting ni nak sampai ke tasik dia tu, you kena hiking. Kena jalan sikit dalam 20 minit gitu. You kena jalan naik bukit, dan baru you turun terus ke dia punya tasik tu. Masa tu dia orang tak komersial lagi kan, so dia orang tak ada macam pelantar apa semua, tak ada. So you terus turun ke tebing, dan dia ada satu kerusi kat situ, terus turun ke tebing, dan dia terus turun mandi macam tu. So this couple ni pergi mandi. So, dia orang adalah dalam 1 hour kat sana. Dan at that time kita pun nak ambil makan lah. Kita pergi duduk kat tempat yang tinggi sikit lah. Dan kita tengah makan lah. Masa kita tengah makan, kita tengok lah dia orang nak mandi ni. Dan kita nampak, dan ada that time tu Italian lady ni
dia ni memang cantik lah. Jadi bila dia mandi, ada satu part tu, dia macam tertarik tengok dia. Bila ada satu part tu, dia kipas rambut dia daripada water kan. Dia tengok dia kipas dan dia tengok, wow, cantiknya perempuan ni. Dan dalam kepala Kak Ida ni keluar, Masuri ni cantik macam ni ke? Because Masuri kan wanita tercantik di Langkawi, right? Semua bab kecantikan dia kan. So Kak Ida tengok dia, Kak Ida tanya, Masuri ni cantik macam ni ke? Kalau kita 18 tahun tau. Okay, fine. Dah selesai apa semua, Kak Ida, kita bawa dia orang nak balik lah. Okay, transportation dia tu boat 8 seater kan, open boat tu, yang you speed boat tu kan, open seater. So on the way nak balik tu, Kak Ida ada 2 boatman, Kak Ida dan 2 pasangan ni lah. Masa nak balik, at that time boat tu dia punya enjin kat depan, kat belakang ada satu lagi boatman lah duk tunggu, macam takutlah orang terjun ke apa kan, so dia jaga kat situ lah. Kak Ida ni duduk kat depan. Tiba-tiba Kak Ida rasa macam kena tengok belakang, kena pandang belakang, kena tengok belakang, you know. Dan bila Kak Ida pusing-pusing tengok, Kak Ida tengok nampak satu perempuan punyalah cantik, pakai baju warna kuning, baju Melayu, baju kurung ke apa, panjang. Dan perempuan tu punyalah cantik, dia lambai Kak Ida. So Kak Ida tak sedar, Kak Ida jalan atas boat tu nak pergi dekat dia. Luckily boatman yang kat belakang tu dia tarik Kak Ida, dia tampak muka Kak Ida, dia kata, "Hey Ida, jangan tengok," dia kata gitu. Dan baru Kak Ida sedar. Dan bila Kak Ida sedar, Kak Ida tengok belakang, dia dah tak ada dah, perempuan tu tak ada. Kak Ida kata kat boatman tu, "Pak Noh," Kak Ida ingat nama dia Pak Noh lah, arwah dia pun, "Pak Noh, ada perempuan kat situ tadi dia panggil." Dia kata, "Memang ada," dia kata, "tapi jangan duk pergi, nanti hang terjun masuk." Maksud Kak Ida nak pergi terjun, nak penang pihak dia. So bila dah sampai dekat hotel, guest pun dah pergi semua dah. Dan Kak Ida tanya dia, "Apa yang Ida nampak tadi tu Pak Noh?" Dan dia kata, "Itu langsir." Dia kata, "Mesti Kak Ida langsir." Dekat Pulau Dayang Bunting ni, dia ada satu gua, dia panggil Gua Langsir. At Gua Langsir ni memang ada langsir. Banyak insiden orang nampak dia terbang pimai-pimai daripada Dayang Bunting ke Pulau Langkawi. Kalau tanya orang Langkawi, memang dia orang boleh confirmkan lah. Kak Ida pun sendiri dah pernah nampak benda tu. Lepas tu Kak Ida tanya dia, "Langsung dia kata, dia kata, Ida mesti terfikir apa-apa tu," dia kata. Dia kata, "Ya, terfikir." Kata, "Macam mana? Masuri ni cantik lebih daripada perempuan Itali ni ke?" Dia kata, "Dia tunjuk lah tu," kata. So Langkawi tanah bertuah, tanah yang disumpah. Ya, yang tu cerita Kak Ida yang nombor 2. So kena berjaga-jaga lah. Dia kata apa-apa pun kena berjaga-jaga. Jangan, kena sentiasa alert. Kalau dia tak ada kat belakang tu, Kak Ida dah terjun, tak tahu apa jadi Kak Ida. Betul. Faham. Okey, yang ni satu fakta menarik kepada korang yang berniat nak pergi mandi ke pulau-pulau tu, berhati-hatilah. Macam mana Mi? Sebelum ni aku tertanya-tanya kan, apa beza rupa Pontianak, Langsui, apa semua tu kan. Kali ni pula Langsui kita dapat faktanya dia boleh menyerupai jadi gadis cantik, wanita cantik, sampai nak tarik kita terjun Mi dalam laut. Tipu daya daripada dia. Kita macam terpukau nak ikut dia. Okey. Jadi saya nak tahu sikit lah, apa yang Kak Ida nampak tu. Dia cantik tu, adakah dia berpakaian seperti seorang puteri yang lama? Dia baju dia tu agak dia ingat warna kuning, emas, panjang macam kebaya labu zaman dulu-dulu, besar. Dan muka dia tu walaupun jauh, dan I know dia cantik sangat, dan mata Kak Ida dia cantik sangat. Rambut dia panjang, lemah lembut, dia lambai kita, dia senyum, cantik sangat. Masa bot tengah duk bergerak, tak jauh sangat lah bot tu pun.
Bot tengah nak bergerak tu, Kak Ida berjalan ke belakang nak terjun pergi kat dia. Jadi duduk lambai-lambai. Okey, lagi satu Mi. Macam mana Kak No tu tahu? Pak No. Bukan Kak, Pak No. Okey. Dia orang ni boatman. Dia boatman. Okey. Dia orang ni asal Langkawi. Dia orang ni boatman. Maybe dia orang pun dah ada experience benda-benda tu. Yes. So dia orang ni masa Kak Ida baru umur 18 tahun, dia orang dah umur 50 tahun. 50 tahun lebih dah. Dia orang dah macam Kak Ida macam anak-anak dia orang dah. Yang dia orang jaga betul-betul lah. Mungkin sebelum tu Mi dah ada kejadian. Ya. Kan. Mungkin dah ada yang terjun dalam laut dan diceritakan kan. Kau bayangkan Syuk, Kak Ida yang perempuan pun cakap wanita tu cantik. Aku terfikir macam mana kalau lelaki yang kena. Yelah tu kan. Aku rasa kalau Pak Nur cakap Syuk jangan pergi. Nak pergi juga. Jangan halang aku, jangan halang. Bahaya kalau lelaki kan. Tak tahulah macam mana. Kuatkan iman anda lah. Gua Langsui tadi. Gua Langsui. Gua Langsui. Aku ingat Mi sebelum ni nama tempat diberi ni bukanlah tanpa sebab orang kata letak je kan. Kalau kat Indon ada apa? Pontianak. Kan. Mungkin ada ceritanya. Sebab kalau kali ni gua Langsui ada langsui. Ya, adalah tuannya tu. Tapi tu tak mematahkan semangat Syuk lah nak pergi Langkawi lepas ni. Aku memang nak pergi tapi kawan-kawan tak nak ikut. Kan nak pergi seorang-seorang, sedih aku. Ada tak yang teman Syuk lepas ni? Mesti ada komen. Alright. Okay Kak Ida. Kak Ida ada cerita lagi? Kalau ada masa Kak Ida boleh cerita satu last. Pengalaman di Maldives. Maldives tu. Yang ni panjang tak Kak Ida? Tak panjang kot. Aku rasa kita boleh teruskan lah Mi. Proceed. Cerita di Maldives. Proceed. Ya. Silakan. Okay. Kak Ida datang kat Maldives. Kak Ida memang Kak Ida dah start boleh nampak benda-benda lah. Ayah Kak Ida kata bila umur meningkat hijab akan terbuka dan you akan nampak. Tapi Alhamdulillah setakat ni Kak Ida tak nampak benda-benda yang tak elok. Kak Ida nampak benda yang elok je. Yang tak kecuali yang orang tak ada kepala tu lah. Tapi tak nak kacau pun lah. Then kat Maldives ni kita selalu bercerita dekat Malaysia kita ada bunian, right? So kat Maldives ni pun ada konsep Maldives ni, dia satu pulau, satu hotel. Dia tak ada orang lain duduk kat situ. Dia cuma ada hotel, dia ada staff. Yang tu je dia ada. You know? So Kak Ida duduk kat pulau ni. Pulau ni bahagian yang utara sikit, paling utara dan paling jauh. Dan orang belah sini macam banyak yang very authentic lagi lah, yang traditional lagi ya. Okay, kita tak tahu dulu pulau ni siapa yang duduk sini, tak tahu. Sekarang dah jadi hotel mewah, just masuk keluar lah. So pengalaman pertama Kak Ida sampai kat pulau ni, dalam 2 minggu macam tu, Kak Ida because tak sesuai dengan dia punya maybe kepanasan dia waktu tu ke apa, Kak Ida demam. Dan bila Kak Ida demam ni, Kak Ida macam you tengah tidur, you know, so you tahu kata somebody masuk dalam bilik. Dan Kak Ida rasa ada orang duduk sebelah kaki Kak Ida ni. Kak Ida tak ingat buka tak larat. Dan Kak Ida ingat ke Kak Ida ni staff. Because Kak Ida tengok sekilas pandang macam budak lelaki tinggi tu. Sebab staff Kak Ida kat sini, seorang ni dia memang orang asal pulau ni, pulau sebelah lah, bukan pulau ni, pulau yang berdekatan. Dan dia orang ada rambut keriting, hidung dia orang mancung tajam, dan kurus, kulit gelap, kurus kering tinggi. So Kak Ida ingat ke dia. Kak Ida kata, apa kamu buat kat sini ni? Saya okey pun. Tak apa. Dia tak jawab. Dan Kak Ida rasa pelik. Dan Kak Ida rasa duduk kat sebelah Kak Ida, duduk kat hujung kaki sebelah. Dan bila Kak Ida buka, dan Kak Ida kata, kenapa tak jawab? Bila Kak Ida buka mata, dia nampak satu budak ni. Kak Ida rasa umur lebih dalam 16-17 gitu. Rambut dia kerinting, mata dia tajam sangat. Hidung dia memang original orang sini, dengan baju dia
Dia orang sini dia orang pakai baju macam daripada kain dia orang ambil daripada jut, kain jut lah. So rok pendek, kurus kering ni. Dan Kak Ida tengok dia tengok Kak Ida. Lepas tu Kak Ida ubah badan nak tengok dia betul-betul, dia dah tak ada. Okay, yang tu perkenalan pertama. Dan dan Kak Ida tak pernah jumpa dia dah. Dan Kak Ida ada cakap dengan orang sini. Dia orang kata memang ada budak tu di sini kat pulau ni. Okay. So Kak Ida dah tak jumpa dia dah after that. Until tahun lepas 2021 sebelum dalam bulan puasa Kak Ida tak boleh nak balik waktu tu sebab COVID start kan. So Maldives tutup, Malaysia tutup. So Kak Ida nak balik tak boleh. So Kak Ida stuck kat island. So dalam bulan puasa tu, sepanjang bulan puasa tu Kak Ida dengar orang baca Quran dekat Kak Ida punya accommodation ni kat tengah-tengah. So keliling dia tu bilik gas. Ya. Dan waktu tu pulau tutup, tak ada siapa sebab COVID, gas tak boleh, pelancong tak boleh masuk. Orang yang kerja pun tak boleh keluar. Dia orang betul-betul dia orang tak nak bagi mix dalam pulau-pulau lain. So kita ada dalam satu pulau ni je. Dan Kak Ida dengar every time Kak Ida kat sini subuh dia awal pukul 4:15 dah subuh dah. So Kak Ida selalu bangun pukul 3. Kak Ida baca Quran lah. Selalu Kak Ida dalam bulan puasa Kak Ida cuba khatamkan Quran lah. So Kak Ida baca Quran. So Kak Ida dengar di atas side daripada belakang bilik Kak Ida tu dia ada macam gas, bilik gas lah. Kak Ida dengar orang baca Quran. Then bila waktu sembahyang azan, sebab depan bilik Kak Ida surau dia bukan kecil, masjid. So depan bilik Kak Ida orang azan. At the same time Kak Ida dengar daripada belakang bilik Kak Ida jauh ke area guest room tu suara orang azan juga. So sepanjang bulan puasa tu Kak Ida dengar orang mengaji, orang berazan. But Kak Ida tak kata apalah, berasiskan dia lah. Lepas tu dalam bulan puasa tu Kak Ida nampak balik budak tu. Tapi nampak dari jauh-jauh saja. Ada sekali tu nampak dia berdiri depan Kak Ida. Sekali je. Dia rasa tak hilang. Dia bila Kak Ida kayu bicycle nak pusing pulau, kalau kita manager kat sini kita kena selalu check pulau lah. Tambah pulau tu kalau dah kosong gas tak ada kan. Kita kena selalu pantau lah. Dan Kak Ida kayu bicycle, kita cycle lah keliling pulau. Dan Kak Ida nampak dia dari jauh. Kak Ida nampak dia dari jauh dan Kak Ida patah balik dia ada way. A few times Kak Ida nampak. Lepas tu Kak Ida nampak bayang dia berdiri kat depan dan Kak Ida patah balik pergi jalan lagi tak. So banyak kali Kak Ida nampak dia tapi Kak Ida tak pergi dekat. Lepas tu Kak Ida terima berita yang buruk lah. Adik Kak Ida kena COVID 2 orang. So dia orang meninggal selang 5 hari je. So Kak Ida ada dekat pulau ni. Kak Ida tak boleh nak balik. So dia orang meninggal because of COVID. So Kak Ida sedih sangat-sangat lah. Sedih sangat-sangat. Dan after Kak Ida dapat that berita, Kak Ida tak nampak dah budak ni. Dan masuk raya, Kak Ida, hati Kak Ida sedih sebab adik ni pula Kak Ida, ayah Kak Ida, bapa mak Kak Ida meninggal kan. So Kak Ida yang jaga adik-adik dia orang ni. So dia orang macam anak sendirilah. So bila dia orang meninggal, Kak Ida rasa sedih sangat-sangat. Kak Ida pergi makan malam dekat restoran. Bos Kak Ida hari raya ni, so dah tak boleh nak balik. So kita pergi makan kat restoran lah. Bila Kak Ida turun keluar daripada restoran tu, Kak Ida nampak ada sepasang lelaki perempuan, orang tua dalam umur maybe dalam 60 gitu, duduk kat kursi kat luar. Mula Kak Ida ingat ke maybe one of our kita punya manager lah. Tapi bila Kak Ida pergi dekat dengan dia orang, dia orang tu bukan manager, dan dia orang senyum Kak Ida tu orang suami isteri ni. Dan Kak Ida terus bagi Assalamualaikum, Kak Ida kata, dan Kak Ida bergerak. Dan Kak Ida toleh balik, tak ada dah. So bila Kak Ida ingat balik, kita ada bunyian. Orang-orang yang apa entiti yang kita tak tahu di Malaysia, mungkin it's the same thing dekat Maldives ni. So yang tu cerita Kak Ida. Tapi banyak cerita lain yang berkaitan dengan pasangan yang berlaku Kak Ida after that. Okay. Jadi Mi,
aku pun tertanya juga kan, adakah di Malaysia saja yang ada bunian kan? Yelah sebab kita tak ada kes Dracula di Malaysia. Tak ada setakat ni. Jadi kita baru tahu lah, ni satu info yang baru buat kita. Dan menurut Kak Ida kat sana majoriti orang Islam kan? Islam. And then dua orang ni muka dia bersih, senyum. Kak Ida tak rasa takut lah Kak Ida. And after that Kak Ida banyak encounter dengan dia orang. And recently Kak Ida balik Malaysia. Balik Malaysia untuk 1.5 bulan. Dan Kak Ida baru balik mai sini dalam 3 hari bulan Februari hari tu lah. Dua orang ni tunggu Kak Ida dekat JT. Ui, tunggu. Ya. Dan Kak Ida sama Kak Ida naik JT tu, because kita ada JT lah. Kak Ida adalah staff Kak Ida, bos Kak Ida duduk tunggulah lambat-lambat. Dia orang pun ada sebelah lambat-lambat. Dan Kak Ida naik JT tu, Kak Ida kata Assalamualaikum. Dia orang angguk. Dan Kak Ida tengok, dan after that hilang. Dan bos Kak Ida tanya, you bagi Assalamualaikum kat siapa? Kak Ida kata dekat burung-burung. Dia tak jawab Waalaikumsalam. Kita nampak dia angguk lah. Tak dengar. Kak Ida tak pernah dengar cakap dia. Sebab tak pernah dekat. Selalu jauh pun. Jadi sebelum Kak Ida lalui benda ni, dah ada orang yang ceritakan dululah, macam misteri-misteri yang ni tempat tak tu. ada. Yang dua orang ni tak, nobody cerita. Kak Ida cuma tahu bila jumpa budak tu, Kak Ida tanya orang sini, ada budak kat sini? Sebab Kak Ida ingat, because pulau ni tak sepatutnya ada budak. Tak boleh ada budak. Sebab insurans tak cover. So dia orang tak ada budak atas pulau ni. So bila Kak Ida faham daripada orang yang kat sini kata, memang dia orang selalu nampak budak ni, dia orang asas, something like that. Then bab yang orang yang Kak Ida dengar baca Quran apa semua ni, Kak Ida tak pernah cerita dengan dia orang, Kak Ida tak pernah cakap dengan siapa pun. But Kak Ida cuma cakap dengan imam. Kita ada imam kat sini. Imam tu muda sangat. Dan dia kata dia pun boleh dengar, dia kata. So dia confirm lah, kata Kak Ida tak berangan lah. Dia kata dia pun dengar, dia kata just ignore lah ni orang cakap. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang jadi tu. Alhamdulillah. Jadi Min, kau ada apa-apa nak tanya pada Kak Ida dalam cerita kali ni? Tak ada pertanyaan. Aku cuma setuju dengan apa yang kau cakap pada awal tadi. Di mana yang kita janganlah judge cerita perkongsian daripada caller-caller ni. Ia sebenarnya walaupun kedengaran agak macam mustahil, tetapinya ia logik. Sebab kita sendiri kena akui yang kita berkongsi dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi hormatlah. Aku cuma tak nak tengok lah lepas ni komen kat bawah ni, kaki DVD ini semua sembang. Jangan macam gitu. Jangan, sebab orang kata lidah ni lebih tajam daripada mata pedang. Jadi jangan disebabkan kata-kata anda menjadi asbab penghalang untuk anda melangkah masuk ke dalam syurga kelak akan datang. Dia bukan dengan sesama manusia je Mi. Makhluk lain pun kita kena respect juga sebenarnya. Dia macam ni lah. Macam ada komen yang dalam video kita terpaksa delete tu kan, disebabkan tu benda tu, so benda tu delete macam tu. Dia mengundang kemarahan. Jadi faham tak kat sini? Kalau kau fikir kan, wah, hantu pun tengok YouTube kau kena faham alam dorang sana lebih maju pada kita. Lebih advance daripada kita. Orang hidup lebih lama daripada kita. Kau kena faham yang tu. Jadi mungkin korang tak setuju, mungkin ada setuju kan. Okay, kita pulang. Sorry lah Nah, kadang-kadang setengah orang tu dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ada orang diberi, ada orang yang tak diberi. So untuk orang lain nak judge tu atas dia orang lah kan. Cumanya kita dah cuba sampaikan yang baik kan. Yang mana baik tu korang ambil lah. Okay, sebagai pedoman. Yang buruk jadikan sempadan macam biasa. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang mana belum subscribe lah. Korang tetap family. Okay. Okay, sebelum tu Mi, Kak Ida mungkin ada nak sampaikan pesanan sikit kepada keluarga Santai Chill di Malaysia ni. Menarik cerita yang Kak Ida selalu dengar, yang Kak Ida selalu dengar, dan every time Kak Ida tengah buat kerja pun Kak Ida on. Menarik sangat-sangat. Banyak benda yang kita boleh belajar dari situ juga untuk menghormati benda lain selain pada diri kita. Ya.
Dan macam dia kata tadi, kita santai-santai lah. Kalau siapa yang nak ambil di sebagai cerita pengajaran, atas diri kita masing-masing dewasa, orang yang dengar ni semua dewasa. So, teruskan dengan Santai Chill. This is memang channel yang paling baik. Yang Kak Ida juga belajar banyak daripada situ juga. So, terima kasih. Terima kasih juga pada Kak Ida. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih Kak Ida sebab sudi berkongsi dengan kami. Kami pun tak sangka lah sampai Maldives Santai Chill channel ni orang dengar. Jadi dengan harap dengan sokongan cerita Kak Ida ni kan, lebih ramai lah berminat untuk subscribe Santai Chill. Okay guys, jadi mungkin akan datang lagi, mungkin Kak Ida ada cerita lagi, ataupun mungkin ada cerita pada caller lain yang lebih menarik. Jangan lupa nantikan video-video baru dari kami. Yes. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.